Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Okay, hari ini saya ingin membahas tentang waris faraid, di mana waris faraid ini telah dikategorikan. Kategori yang pertama yang dikenali sebagai ashabul furu', di mana ashabul furu' ini telah ditetapkan oleh di dalam Al-Quran dan hadis tentang bahagian-bahagian yang kadar-kadar je. Okey, hari ini saya akan mengupas membincangkan tentang ashabul furu' bagi pewarisan harta pusaka bagi isteri. Okey, di mana isteri merupakan termasuk dalam golongan ashabul furu', di mana isteri dimaksudkan ialah dalam perkahwinan akad yang sah ataupun hubungan yang kekal secara hakiki, iaitu yang dikenali sebagai status isteri lah. Difahami bahawa suami meninggal dunia dalam tempoh iddah talak raj'i, isteri tersebut ia masih boleh layak mendapat harta pusaka tersebut. Sebelum kita melihat lebih terperinci tentang pewarisan harta pusaka bagi isteri, eloklah saya ingin membicarakan tentang pusaka. Apa itu pusaka? Iaitu pusaka ini adalah sebagai kaedah fiqh ataupun hisab, iaitu perhitungan yang dapat kita ketahui lah melalui waris yang berhak, siapakah waris yang berhak mendapat harta pusaka tersebut, dan bahagian setiap waris itu, dan iaitu pembahagian harta pusaka ataupun pewarisan harta pusaka kepada waris lah. Dan di sini kita tengok bahawa pembagian harta pusaka ini ialah mesti ada pewarisan selepas kematian si mati, meninggal dunia. Hendaklah harta pusaka tersebut hendaklah diberikan pada golongan yang berhak mendapat harta pusaka tersebut. Sebelum kita pergi lebih jauh, eloklah saya untuk membicarakan tentang definisi harta pusaka. Apa itu definisi harta pusaka? Harta pusaka dikenali sebagai at-tarikah di dalam bahasa Arab. Dari segi bahasa, bermaksud segala apa yang ditinggalkan oleh si mati. Jumhur fuqaha juga mendefinisikan at-tarikah sesuatu yang ditinggalkan oleh si mati, termasuk harta benda, hak-hak kebendaan dan hak-hak yang mempunyai unsur kebendaan ke atas hak persendirian. Pada kita lihat pada mazhab Hanafi mendefinisikan tarikah, iaitu harta ialah segala harta dan hak-hak kebendaan yang menjadi milik si mati, termasuk harta alih dan harta tidak alih. Contoh harta alih ini seperti kereta, uang, dan harta tak alih ini seperti tanah dan serta hutang-hutang yang belum dijelaskan oleh orang lain kepadanya. Contohnya sebelum beliau meninggal dunia, sebelum sesuatu untuk mengagihkan harta pusaka itu, mestilah hutang-hutang orang lain tu melangsaikan hutang-hutang terlebih dahulu sebelum kita mengagihkan harta pusaka kepada pihak waris yang layak. Dalam sesetengah pendapat mengatakan al-tarikah ini, harta ini ialah segala harta benda yang ditinggalkan oleh si mati selepas selesai hutang dan wasiat. Di mana kalau kita tahu bahawa sebelum membuat satu pengagihan harta pusaka, kita hendaklah melangsaikan hutang-hutang terlebih dahulu ataupun wasiat, ataupun kita menguruskan jenazah si mati dahulu, baru kita menyelesaikan pewarisan harta-harta yang berhak mendapat melalui waris-waris yang berhak lah. Contohnya kita menguruskan jenazah dahulu, kita ambil duit daripada harta si mati untuk menguruskan keperluan-keperluan untuk memandikan jenazah, ataupun untuk mengapikan jenazah, ataupun untuk mengempikan jenazah, buat tahlil dan sebagainya. Dan seterusnya ialah di mana apabila si mati itu berhutang, kita kena langsaikan hutang mereka dahulu, bagi pihak si mati lah. Selagi tidak melangsaikan hutang tersebut, maka harta pusaka tidak layak diagihkan. Dan juga wasiat, begitu juga wasiat. Jika ada si mati meninggalkan wasiat kepada seseorang, hendaklah dilangsaikan wasiat tersebut sebelum diagihkan. Rukun pusaka dan sebab pewarisan. Dia terdapat beberapa rukun dan sebab pewarisan. Yang pertamanya adalah adanya kematian sebenar atau dihukumkan makuf orang yang memiliki harta tersebut. Contohnya iaitu adanya kematian sebenar, di mana kematian sebenar ini kita boleh nampak dengan panca indera, dan kita nampak jelas bahawa kita melihat dia itu berada pada tarikh sekian, mati kematian itu sekian,
dibawa ke kubur sampai kita melihat jenazah itu diusung ke perkuburan. Okey, ataupun dihukumkan ma'kuf ini dikategorikan sebagai orang yang hilang, tidak tahu keberadaannya, sama ada dia hidup ataupun dia telah mati. Okey, dan anggapan kematian itu di Malaysia dibuat oleh Mahkamah Sivil lah, di antaranya dalam tempoh 7 tahun, di mana kalau sebelum 7 tahun, jadi kita tidak boleh untuk memohon lah, sebab dalam satu tempoh sebelum 7 tahun tu tidak dikira sebagai matilah. Okay, mari kita melihat sebab-sebab pewarisan. Yang pertama ialah iaitu perkahwinan, melalui perkahwinan. Yang kedua ialah melalui keturunan. Yang ketiga melalui perhambaan. Di dalam pewarisan harta pusaka isteri ini ialah melalui sebab pewarisan melalui perkahwinan, di mana sebab melalui perkahwinan ini ialah dinyatakan ashabul furu' sababiah dengan sebab perkahwinan, akad perkahwinan tersebut. Pewarisan harta pusaka bagi isteri terdapat dua keadaan. Yang pertama, isteri akan mendapat 1/4 jika si mati tiada anak lelaki atau perempuan atau cucu dan ke bawah. Keadaan yang kedua, 1/8 jika si mati mempunyai anak lelaki atau perempuan atau cucu dan ke bawah. Di dalam Al-Quran telah termaktub dalil yang berkaitan dengan kadar-kadar pewarisan harta pusaka bagi isteri. Melihat kepada surah An-Nisa ayat ke-12, Allah berfirman yang bermaksud, dan bagi mereka isteri-isteri pula 1/4 dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Tetapi kalau kamu mempunyai anak, maka bahagian mereka isteri-isteri kamu ialah 1/8 daripada harta yang kamu tinggalkan sesudah ditunaikan wasiat yang kamu wasiatkan dan sesudah dibayarkan hutang kamu. Surah An-Nisa ayat 12. Okey, ini sudah jelas bahawa Allah telah memperuntukkan, Allah telah memberi kadar kepada isteri-isteri, iaitu 1/4 jika tidak meninggalkan zuriat, iaitu mempunyai anak, dan 1/8 jika kamu mempunyai isteri mempunyai zuriat, iaitu mempunyai anak. Dan setelah itu mestilah, dan sebelum pembahagian harta pusaka tersebut, hendaklah mereka menyelesaikan hutang ataupun menyelesaikan wasiat dan membayarkan hutang-hutang terlebih dahulu sebelum diberikan hak-hak pewarisan kepada isteri tersebut. Okey, dalam penyelesaian masalah ialah seseorang lelaki mati meninggalkan seseorang isteri dan seseorang ibu, di mana waris-warisnya tersebut ialah seseorang isteri dan ibu. Okey, fardu yang telah ditetapkan oleh isteri ialah dapat 1/4 kerana apa? Kerana tidak mempunyai anak, dan ibu akan dapat 1/3 kerana tidak mempunyai adik-beradik ataupun anak. Nilai pembawah dia 4 darab dari 3 akan dapat 12. Okey, di mana 4 bahagi dengan 12 darab dengan 1 akan dapat 3/12 saham tersebut, dan ibu iaitu 3 darab bahagi dengan 12 darab dengan 1 akan dapat 4/12 daripada saham tersebut. Jadinya ini disebut ibu dan isteri akan mendapat di sini ialah 7 saham, bagi daripada saham tersebut ialah 5. Okey, jadi jumlah pembawah ni ialah dicampurkan bahawa isteri dan ibu ialah 7 saham saja, bagi selebihnya adalah 5. Jadi dicampurkan keseluruhan keseluruhan tersebut akan mendapat 12/12. Jadinya baki yang lebihan daripada 5 tersebut, 5/12 tersebut akan dibagikan ke Baitul Mal. Okey, melihat penyelesaian masalah, iaitu seseorang lelaki meninggalkan seseorang isteri dan seseorang anak perempuan, di mana waris-warisnya ialah isteri dan anak perempuan. Okey, di mana fardu yang telah ditetapkan ialah isteri akan dapat 1/8 kerana apa? Kerana ada seseorang anak, iaitu ada anak perempuan, dan anak perempuan akan dapat 1/2 kerana apa? Kerana berseorangan. Dan saham yang didapat ialah nilai pembawahnya ialah 8, iaitu isteri iaitu 8 bahagi dengan 8 darab dengan 1 akan isteri akan dapat 1 daripada 8 saham tersebut, dan anak perempuan 2
bahagi dengan 8 darab dengan 1, jadinya anak perempuan akan dapat 4 daripada 8 saham tersebut. Baki di sini ialah bila dicampurkan saham isteri dan anak akan dapat 5 saham, jadi berbaki 3 saham. Okey, dan jumlah tersebut ialah 8/8 saham. Okey, cara pengiraan jika di mana seseorang lelaki mati meninggalkan seseorang isteri dan seseorang anak perempuan dengan harta RM 5,500, di mana kita melihat isteri dan anak perempuan pada saham, pada fardu dan saham yang telah kita bahagikan, kita dah telah agihkan tadi bahawa isteri akan dapat fardu akan dapat 1/8. Okey, cara pengiraan dia ialah 8, kadar pembawaan dia adalah 8, di mana 1/8 bahagi 8 darab dengan 1 akan dapat isteri akan dapat 1 saham, dan anak perempuan 1/2 fardu 2 bahagi dengan 8 darab dengan 1 akan dapat anak perempuan akan dapat 4 saham. Dan di sini ialah pembawahannya adalah 8, bahawa kita melihat kepada baki daripada 5 itu ialah 3, jadi ini baki asabahnya ialah 3, di mana kita nak selesaikan masalah tersebut bahawa 5,500 bahagi dengan 8 akan dapat RM687.50 untuk 1 saham, di mana kita melihat kepada saham isteri akan dapat 1 saham, di mana isteri akan dapat 1 saham RM687.50 darab dengan 1 saham untuk isteri akan dapat RM687.50, di mana anak perempuan RM687.50 darab dapat kerana anak perempuan akan dapat 4 saham, di situ akan dapat RM2,750. Okey, dan baki asabah di sini bahawa 3 saham baki tersebut RM2,062.50 tersebut ialah saham selepas ditolak saham antara isteri dan anak perempuan. Jadi jumlah tersebut ialah RM5,500 kalau kita menambahkan semua jumlah tersebut, di mana baki tersebut RM2,062.50 itu diagihkan kepada Baitul Mal. Kerana apa? Kerana waris-waris si mati tidak mempunyai waris lain selain daripada isteri dan anak perempuan sahaja. Okay, sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.